Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih karena bersama dengan channel ini. Saya harap kawan-kawan di luar sana sehat. Malam ini saya hanya sedikit pencerahan berkenaan isu KWSP kita dan isu Ustadz Ebit Liu hantar bantuan ke Sabah. Oke, saya bermula dengan isu KWSP ya. Isu KWSP ini senang lah sebenarnya. Kalau kerajaan kata boleh keluar, keluarlah. Itu kan duit kita semua. Jadi memang betul kita ikut peraturan lah, tetapi dalam keadaan macam ni lah, kalau orang nak keluarkan, jangan cerita ada yang aku baca dia kata ada orang nak beli handphone iPhone 13 nak beli pakai duit ke WSP kalau nak keluarkan. Itu sebenarnya isu kecil. Kita nak tengok kelompok isu yang paling besar. Kelompok isu yang paling besar, kelompok rakyat yang memerlukan kewangan hari ini. Memang betul sangat-sangat perit rakyat ni. Daripada awal tahun lepas sampai sekarang ada yang kerja tidak menentu, ada yang nak bayar kereta, ada yang nak kena bayar rumah, ada yang nak kena bayar bil macam-macam, anak nak sekolah, makan minum. Sebenarnya kalau mereka boleh keluarkan 10,000 itu sangat bagus untuk mereka nak settlekan masalah ini sementara menunggu pandemik ni berakhir. Itu kalau kita nak tengok kepada rakyat, sebab tu ramai rakyat merungut. Jadi memang betul lah, inilah time pun rakyat nak gunakan duit itu. Kebanyakan orang yang punya KWSP yang banyak ni, kebanyakannya orang yang dah berumur juga. Orang yang 30 tahun, senang cerita lah, 40 tahun ke bawah ni, KWSP dia tidak banyak mana pun. Orang yang paling banyak KWSP ni kebiasaannya adalah orang yang 40 ke atas, 45 tahun ke atas yang paling banyak. So wajar kalau mereka keluarkan pun, sebab rata-rata umur kita di Malaysia ni bukan boleh pun sampai 95 tahun. Jangan terasa Jadi wajar mereka keluarkan untuk kegunaan waktu yang ada sekarang ni. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau nak mengatakan benda ini seperti ini ni, kita ambil pendekatan baik. Tetapi untuk kerajaan punya cerita, benda ni dipolitikkan juga. Dan memang betul, kalau nak kata kerajaan tak menggunakan duit, nak pinjam duit ke WSP lah, nak pinjam duit daripada mana-mana yang sumber yang lain, itu saya tidak menjamin. Tetapi boleh saya katakan 80% memang tujuannya untuk kerajaan nak pakai juga. Jadi sama ada cukup untuk rakyat nak ambil balik, itu saya tak tahulah. Tetapi kalau contoh kita nak ekonomi kita berkembang seperti mana yang tahun 1997, kita harus bagi pengeluaran, rakyat juga menggunakan duit itu untuk membeli. Jadi kuasa membeli itu ada balik, dan pertumbuhan ekonomi mungkin melonjak sedikit lagi, lebih baik seperti itu. Tapi kalau mereka nak seperti mana yang saya lihat dalam komen-komen yang ada ni, saya kadang-kadang orang-orang di Facebook ni kadang-kadang komen dia kadang-kadang lucu. KWSP ditukarkan untuk rakyat, bukan untuk kerajaan. Dan duit KWSP itu pun datang dari rakyat. Bila rakyat tengah susah nak keluarkan, apa ni dia kata, sikit apa masalahnya ni. Aku kadang-kadang suka tengok orang ni buat kerjanya ni. Kadang idea juga datang dari situ. Jadi betul lah apa yang mereka katakan ini, duit mereka sendiri kan. So sepatutnya sebagai kerajaan tak boleh lah macam tu. Memang betul untuk masa tua, tapi ini pun masa tua mereka juga. Amat memerlukan. Seandainya mereka yang punya rumah sudah berapa bulan ada masalah, kalau dapat keluarkan duit ini kan boleh bayar. So mereka boleh lagi menampung kehidupan. Kalau dalam keadaan hari ini di Malaysia ni, untuk pada pandangan saya 5,000 sebenarnya tak ada apa. Hari ini punya duit 5,000 dah tak ada apa dah nilainya. Kalau gaji 5,000 sebulan pun untuk orang yang kebiasaan pun kadang-kadang tak cukup. Jangankan yang 1,000 lebih, orang yang 1,000 lebih kalau single pun tak boleh juga ada Malaysia hari ini. Kita tengoklah. Boleh lah, tapi susah lah macam tu. So itu kalau menurut saya tentang ni KWSP lah. Saya rasa kalau kerajaan nak pakai duit KWSP, nak pinjam contohnya, sebenarnya tidak juga menjejaskan kepada untuk pengeluaran. Karena pengeluaran untuk seorang cuma kalau contoh 10,000. Untuk rakyat Malaysia saya rasa tidak semua orang nak keluarkan juga.
So kalau kita nak ambil 30 juta rakyat Malaysia, bukan 30 juta rakyat Malaysia ni semuanya tua, semuanya sudah umur, sudah ada KWSP, maksudnya sudah layak simpan di KWSP yang bekerja, maksudnya tidak. Jadi saya rasa mungkin separuh ataupun berapa persen saja, saya pun tak tengok dia punya persen berapa umur untuk rakyat Malaysia. So saya agak anggaran seperti itulah, sebenarnya masih mampu. Itu kalau menurut pandangan saya tentang KWSP ya. Ini saya nak masuk tentang isu Ustadz David Liew menghantar bantuan ke Sabah. Kalau kita lihat isu dia menghantar bantuan ke Sabah menggunakan kapal terbang lagi, dan saya tengok dekat dia punya posting dia, dia siap duduk dekat kokpit pilot. So alhamdulillah bagus, Ustadz David Liew, tahniah. Dan saya harap ramailah NGO yang kaya, yang senang seperti Ustadz David Liew ni nak membantu orang, dan dia terkenal. Cuma kenapa saya masuk ke Ustadz David Liew ni, kerana sekarang ni kita tengok para ustadz, para ulama politik yang saya maksudkan ini sibuk dengan jawatan, sibuk dengan politiknya, bercakap dulu berapi-api tentang hal-hal isu agama. Hari ini kenapa mereka tidak mampu buat seperti Ustadz David Liew? Ustadz David Liew ada apa aja? Bukan ada bodyguard yang 4-5 orang. Dia usaha ada sendiri, daripada orang susah sehingga dia boleh berjaya bantu orang. Kenapa menteri-menteri yang duduk dekat kabinet ni, yang duduk bukan main dulu ni, kenapa dia tidak boleh lakukan seperti Ustadz David Liew? Cakap saja boleh, cakap merapu ini itu ini, sehingga nak boikot Perancis lah, nak boikot inilah, macam lah dah bagus sangat. Kalau dah bagus sangat, jagalah negeri sendiri. Negeri sendiri pun tak mampu nak jaga, macam mana? Ini pandangan peribadi saya lah. Keadaan Malaysia seperti ini, mereka senyap hal-hal tentang nak bantu orang. Yang sibuknya sibuk dengan jawatan dia, dengan GLC dia. Lepas tu keluar kenyataan yang pelik-pelik semua sekali. Itulah yang ada sekarang ni. Jadi ini tidak baik lah. Cuba kalau Ustadz David Liew tu mampu buat seperti itu, apalagi para menteri tu. Mana menteri-menteri ulama ni yang duk sebelum ni yang hebat, yang duk berkata seperti ini seperti itu. Bantulah sekarang ni, musim susah ni. Tidak boleh buat 100% macam David Liew. Buatlah kurang-kurang 10% ke. Kenapa kita nak malu? Sewaktu kita nak minta undi daripada rakyat, tidak malu. Bila sekarang ni dah jadi menteri, dah punya pengawal peribadi, dah punya jawatan dekat JLC, dah berlagak, dah tak boleh nak pakai piring plastik nak makan, nak kena pakai kaca. Nanti kalau kita mati, masuk dalam lubang kubur pun nak bawa intan belian, nak bawa duit masuk dalam lubang kubur. Ini bahasa kasar yang saya pakaikan supaya faham. Jadi kita lihat apa yang berlaku hari ini. Di mana ada orang susah, David Liew selalu, Ustadz David Liew selalu datang membantu. Tetapi seperti hari itu, tak pasal-pasal dia yang dikecam. Lepas tu menteri masuk juga mengecam. Patutnya tidak perlu lah. Patutnya menteri bantu dia lah. Sepatutnya NGO daripada government, orang-orang government ni, orang-orang yang duduk di jabatan kerajaan sekarang ni, sepatutnya membantu dia, salurkan bantuan sekali dengan dia. Ini semua senyap. Yang sibuk sekarang ni politik tak habis-habis. Sebab takut jawatan hilang, takut jawatan JLC hilang. Inilah yang berlaku sekarang ni. Cuba ambil iktibar daripada NGO seperti Ustadz David Liew ni buat. Kenapa Ustadz David Liew buat? Contohnya kalau dia ada sekian gini duit, dia boleh gunakan dana tu secukupnya untuk dia menghantar bantuan. Kenapa bila daripada kerajaan, contohnya bantuan 10 juta, nanti sampai ke rakyat tinggal 2 juta. Kenapa macam tu? Kenapa tak ada orang ikhlas ke? Daripada dulu, contohnya bantuan,
Itu yang bantuan makanan bakul 100 datangnya tinggal 40. Alasan lori lah, truk lah. Ada orang yang kita boleh cari untuk membantu dengan segera. Ada orang yang mempunyai niat yang baik, bukan buat keuntungan di pandemik waktu ini. Tidak mungkin menteri tak boleh cari. Tidak mungkin kerajaan tak boleh cari. Kenapa orang biasa boleh mencari orang yang jujur, orang yang baik boleh membantu? Kenapa harus ambil kroni untuk nak membantu projek seperti ini? Itu yang duit atau pembantuan tidak sampai sepenuhnya kepada rakyat. Benda ni berterusan sampai bila? Ini yang patut kerajaan ada fikirkan. Kalau benda ni berlaku dengan baik, kerajaan tidak seperti hari ini drop. Rakyat sebenarnya sudah marah nih, sudah tidak puas hati. Cuma lagi kerana kerajaan kukuh, kerana mereka ni sudah wakil rakyat. Dah wakil rakyat, kita kena tunggu hari mengundi 5 tahun lagi. Kalau balik ke parlimen, contohnya bertanding lagi, belum tentu ni yang ada ni menang. Yang dah jadi government hari ni belum tentu menang. Yang mereka nak pertahankan ini, tunggulah sampai ke PRU 15 ni. Itu sahaja yang mereka mampu pertahankan. Saya amat berdoa selepas ini PH dapat memerintah balik dan Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk di atas. Saya harap apa yang sebelum berlakunya tragedi yang memenjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke penjara waktu tahun 1997 dulu, sebelum itu dia sempat membuat sesuatu yang agak ni juga untuk merungkaikan banyak perkara di dalam kabinet, dalam kerajaan waktu itu. Sebab itu dia cepat-cepat dimasukkan. Itu saya tidak masukkan ke part itu dulu. Part kemudian saya ada cerita yang part itu akan datang. So kerana itulah. Tapi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri, saya harap dan saya yakin benda ni akan dikurangkan. Dia tidak boleh membuat 100%, tetapi itu saya berharap. Kalau dia tidak memerintah hari ini, saya tidak berapa apa-apa. Tetapi saya harap kalau PRU akan datang, kita sebagai rakyat kita menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai wakil kita untuk menjadi Perdana Menteri daripada PH. Saya yakin perkara seperti ini, yang masalah yang ada dalam negara ni, saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh selesaikan dengan pelan-pelan dulu. Tapi saya rasa boleh selesai dengan lebih baik dan keadaan negara kita pasti akan maju lagi. Itu sahaja yang saya dapat rasakan. Kerana dalam ramai-ramai pemimpin orang lama yang ada sekarang ni, yang boleh dikatakan bersih hanya dia. Bukan dikatakan bersih, memang bersih. Kalau dia tidak bersih, awal-awal lagi waktu di dalam UMNO dulu dah orang sumbatkan di dalam penjara. Sebab orang dah banyak dengki dengan dia. Itu saja. Karena isu dia tidak boleh orang nak penjarakan kerana kes rasuah, kes apa semua, kerana dia bersih. Karena itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim tu dibuatkan lagi satu isu yang lain supaya dia boleh juga masuk ke dalam penjara akhirnya. Itu sahaja dia punya ceritanya. Jadi apapun, sekian dulu daripada saya. Saya tak nak panjang-panjang, cuma itulah yang saya nak ceritakan tentang hal-hal ini tadi. So saya harap kawan-kawan di luar sana, kalau ada apa-apa komen, ada apa yang saya rasa cakap tak betul ke, kawan-kawan boleh komen di bawah. So saya boleh tahu. So saya mungkin akan perbetulkan di waktu akan datang. Dan sebelum saya nak mengakhiri ini, saya selalu lupa LTL lah, LTL. Jangan lupa LTL. Bagus tu hashtag LTL. Okey, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih. Thank you.